الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Sidang Jumaat yang dihormati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah taala masih lagi memberi peluang untuk kita bersama hidup di dalam bulan Syaban, bulan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi penjelasan dengan kata satu bulan yang kebanyakan manusia lalai lupa tentang kelebihannya. Satu bulan yang diangkatkan amalan manusia kepada Allah Ta'ala yang kita telah kerjakan selama 1 tahun yang lalu. Maka kita dapati amalan manusia itu diangkat 3 masa. Yang pertama, diangkatkan amalan setiap hari, seperti mana datang satu hadis yang diriwayatkan dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun di kalangan kami dan menyebut 5 perkara dengan sabdanya, innallaha azza wa jalla la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanam, yakhfidul qista wa yurfa'u ilaihi amalul laili qabla an-nahar wa amalun nahari qabla al-lail, rawahu Muslim. Maksudnya Allah Ta'ala tidak tidur dan tak sepatut baginya tidur. Ia merendahkan timbangan dan mengangkatnya. Diangkatkan kepadanya amalan waktu malam sebelum tibanya siang hari, dan diangkatkan amalan siang hari sebelum tibanya malam hari, rawahu Muslim. Berkata Al-Imam Nawawi, malaikat mengangkat amalan waktu malam sebelum tibanya siang dan mengangkat amalan siang belum tibanya malam. Kedua, diangkatkan amalan seminggu sekali, tiap-tiap hari Isnin dan Khamis. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'radu a'malun nasi fi kulli jumu'ah, yani fi kulli usbu'. Qala marratain, yawm al-ithnain wa yawm al-khamis, fayaghfiru li kulli 'abdin mu'minin illa 'abdan bainahu wa bain akhihi shahna, fayaqulu itruku hadaini hatta yafi'a, rawahu Muslim. Maksudnya dibentangkan amalan manusia pada tiap-tiap minggu 2 kali, yaitu hari Isnin dan hari Khamis. Maka Allah mengampunkan bagi tiap-tiap orang hamba, malaikat seorang hamba yang berkelahi dengan saudaranya, maka dikatakan biarlah amalan berdua hingga berdua itu balik baik, rawahu Muslim. Dan dalam Sunan At-Tirmidzi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'radul a'malu yawmal itsnain wal khamis, fa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana sha'im, sahahu al-Albani. Dibentangkan amalan-amalan pada hari Isnin dan Khamis, maka aku suka diangkatkan amalan aku dalam keadaan aku berpuasa. Ketiga, diangkatkan amalan setahun sekali, yaitu pada bulan Syaban, sebagaimana datang dari hadis Usamah Ibnu Zaid radhiyallahu anhu. Dia berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzalika syahrun yaghfalun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin, fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im, rawahu an-Nasa'i wa hasanahu al-Albani. Maksudnya demikianlah suatu bulan yang ramai manusia lalai, yaitu bulan yang ada di antara Rajab dan Ramadan, yaitu Syaban. Padanya diangkatkan amalan-amalan kepada Allah Tuhan sekalian alam, maka aku suka diangkatkan amalan aku dalam keadaan aku berpuasa. Maka perangkatan ini semua amalan 1 tahun yang lalu. Berkata Ibnul Qayyim,
amalan setahun diangkatkan pada bulan Sya'ban sebagaimana bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga amalan mingguan diangkatkan setiap hari Isnin dan Khamis, dan amalan harian diangkatkan setiap hari sebelum tiba waktu malam, dan amalan malam diangkat sebelum tibanya waktu subuh. Adapun bila matinya anak Adam, maka diangkatkan amalannya sehidup. Makna kata amalan yang ia telah amalkan selama dia tu hidup dalam dunia. Sidang Jumaatnya dikasihi sekalian, alhamdulillah kita bersama dalam bulan Sya'ban. Maka marilah kita merebut peluang yang emas ini. Kita bersungguh-sungguh dalam berbuat ibadat dan banyak puasa dan banyak beristighfar di atas kesalahan dan ketaksiran kita, dan usaha angkatkan amalan yang baik kepada Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala tayyibun. Allah SWT baik, dia menerima amalan yang tayyib sahaja. Amalan yang tidak baik Allah tak terima. Dan marilah sama-sama kita mendengar hal keadaan as-salafus salih bila datangnya bulan Sya'ban, apakah pekerjaan mereka. Maka di antaranya daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melihat anak bulan Sya'ban, mereka selalu berlama-lama dalam baca Al-Quran, dan para muslimin selalu mengeluarkan zakat kepada orang lemah dan miskin supaya mereka dapat menggunanya di bulan Ramadan. Dan para tok qadi selalu menurun hukum ke atas orang yang di dalam penjara sebelum datangnya bulan Ramadan. Jika tidak ada hukumnya, maka mereka itu bebaskan dan keluar daripada penjara. Dan peniaga mereka menyelesaikan perniagaan mereka sebelum datangnya Ramadan. Bila datangnya bulan Ramadan, maka mereka selalu bermandi dan beriktikaf dalam masjid. Juga kita dapati para as-salafus salih radhiyallahu anhum, mereka menyambut Ramadan dengan membesarkannya, dengan mereka bersiapkan masjid dan musalla untuk menunaikan ibadat padanya, kerana mereka tahu kebesaran dan kelebihan bulan Ramadan. Maka di bulan Sya'ban inilah mereka bersiap sedia. Suatu hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Madza yastaqbilukum wa tastaqbilun? Madza yastaqbilukum wa tastaqbilun? Madza yastaqbilukum wa tastaqbilun?" Faqala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, wahyun nazal?" Qala la. Qala aduwwun hadar? Qala la. Qala famadha? Qala inna Allah yaghfiru fi awwali lailatin min syahri Ramadan likulli ahli hadhihi al-qiblah, wa asyara biyadihi ilaiha. Maksudnya, bagaimana beliau menyebut kamu dan bagaimana kamu nak menyambut beliau. 3 kali Rasulullah tanya, bagaimana kita nak sambut Ramadan dan bagaimana Ramadan nak sambut kita. Umar radhiyallahu anhu, dia tanya, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut 3 kali, wahai Rasulullah, adakah turunnya wahyu ke atas kamu? Maka Nabi jawab, tidak. Berkata Umar, adakah Musa telah datang? Rasulullah menjawab, tidak. Maka Nabi SAW bersabda, sungguhnya Allah mengampun pada awal malam dari bulan Ramadan tiap ahli qiblah ini. Maka beliau mengisyaratkan dengan tangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah kita pasangkan niat kita semula. Kita membaharukan nawaitu kita, kerana kita nak sambut suatu bulan yang tak sama dengan bulan biasa. Berkata para ulama, niyatul mu'mini khairum min amalih. Niat seorang mukmin lebih baik daripada amalannya, kerana dengan niat berbezanya kedudukan seorang hamba di sisi Allah Ta'ala. Sidang Jumaat yang mulia, di masa manusia merebut dan melama-lama dengan menunaikan amalan ibadat, seolah kata mereka sedang mengutip buah-buahan dan barangan yang baik, dan memenuhi gundi atau bekah-bekah, dan mengambil amalan sebanyak mungkin mengikut kekuasaan masing-masing. Di sana ada juga manusia yang isi buah-buahan dalam gundi, tetapi gundi itu carik dan temuh, memenuhkan air ke dalam timba, tetapi timba itu bocor atau bekah itu tiris. Dalam arti kata, buat amalan tetapi amalan jatuh di tengah-tengah jalan dengan tidak sedar. Dengan istilah bahasa Arab, iaitu al-kisul masqub, jabe atau gundi yang bedah atau timah yang tirih. Inilah yang kita bimbang. Kita berbuat atau kita buat amalan soleh,
tetapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah sebab amalan seorang tidak diterima oleh Allah taala? Antaranya yang pertama, kerana bersyirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah Subhanahu wa taala tidak terima amalan. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Sekiranya kamu syirik dengan Allah, tak terima, jatuhlah amalan kamu. Yang kedua, buat amalan tidak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ambil harta mukmin atau seorang dengan secara zalim, maka pendapatannya jadi haram, makanannya jadi haram, maka itulah masuk dari kalangan orang yang al-muflisu min ummati, orang yang bergerak di kalangan umat aku. Dia bawa semaya, bawa apa saja, pergi di hari akhirat tengok jadi kosong, jadi habu saja, kerana dalam dunia dia zalim pada orang. Yang keempat, kerana dia tu derhaka kepada dua ibu bapa. Bila derhaka pada dua ibu bapa, Allah tak redha pada dia, kerana keredaan Allah terhenti di atas keredaan dua ibu bapa. Yang kelima, berbalah dengan saudaranya, maka di situ juga Allah SWT tidak terima amalan dia hingga dia berbaik. Yang keenam, dia berkekal mengerjakan dosa, tidak berhenti dan tidak bertaubat. Yang ketujuh, buat amalan untuk dunia, tidak ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan atau yang ke-8, selalu dia bangkit, dia kecek, dia sebut, dia buat gapo royak ke orang. Royak gapo dok bakit amalan dia hak dia buat. Amalan molek-molek, akhir sekali tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-9 pula, iaitu dia putus silaturrahim dengan waris-waris dia. Yang ke-10, dia buat amalan tidak bersungguh, buat lepas-lepas, buat main-main, asal sudah, asal buat dah, itu Allah Subhanahu wa taala tidak terima. Maka sidang jemaah yang dihormati sekalian, sebaliknya, apakah sebab Allah taala menerima amalan kita? Maka di antaranya pasti kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita buat amalan kerana Allah dan kepada Allah dan untuk Allah. Kedua, kita bercontoh tauladan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mengerjakan amalan di masa kita tu masih segar, masih sihat, masih ada nyawa. Janganlah nak tunggu nak buat amalan bila roh kita tu duduk di batang halkum kita. Yang keempat, kita bertakwa kepada Allah, kerana dengan sebab kita takwa, Allah terima amalan kita. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang kelima, mengaku terhadap ketaksiran dan kesalahan kita. Yang keenam, kita hatta klik balik orang. Apa yang kita zalim, apa yang kita ambil, tak kira hutang baik apa saja, kita kena hatta. Hutang kita kena tunai, kena bayar. Jangan kita duduk tangguh, duduk tunggu sehingga kita tu lupa tuan dia tu yang beri duit pada kita, seolah dia tu dizalim oleh kita. Dengan sebab kita berhutang, kita tidak bayar kepada dia, maka itulah dan tidak diterima amalan kita juga. Yang ketujuh, pasti kita banyak berdoa. Yang ke-8, pasti kita istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-9, pasti kita iltizam dan istiqamah pada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum lima fihi min ayati wa dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wa kafa wa salatan wa salaman ala ibadihi alladhina istafa wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jemaah yang dikasihi oleh Allah sekalian, di antara sebab Allah Subhanahu wa taala menerima amalan juga ialah kita banyak berselawat ke atas Nabi junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan selawat ke atasnya satu kali, Allah selawat ke atas kita 10 kali. Bermakna kata Allah memberi rahmat pada kita dan keberkatan dan keampunan dan keredaan, terutamanya di hari Jumaat sekarang ini. Hari ini hari Jumaat, marilah kita banyakkan ucapkan salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga kita pasti banyak istighfar di atas kesalahan kita hak setahun lepas dah. Hak ambil di Ramadan lepas sampai pada Ramadan ini, marilah kita banyak-banyak istighfar di atas ketaksiran kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberi rahmat dan keberkatan kepada kita dan menurunkan rahmatnya ke seluruh alam.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم وارحم ضعفنا وتول أمرنا واختم بالصالحات آجالنا واغفر زلاتنا واعف عن تقصيرنا اللهم اجعلنا متحابين فيك ومن أجلك يا رب العالمين اللهم بلغنا رمضان وسلمنا إلى رمضان وتسلمه منا برحمتك يا أرحم الراحمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون